قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sabar artinya tabah hati. Manakala sabar ialah tabah hati dan anggota menanggung segala bala dan kesusahan yang datang daripada Allah, dan menanggung kesusahan kerana mengerjakan suruhan Allah serta meninggalkan segala tegahan. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung bacaan kitab Titisan Hujan Lautan Sufi. Kita sedang melihat sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji pada syarak, yang dituntut supaya sifat ini ada pada kita. Kita sampai kepada sifat yang kelima, iaitu sabar. Sabar kalimah Arab. Kita dah sebut dalam pertemuan yang lepas, dari sudut bahasanya sabar ni adalah al-habsu ataupun ar-rabtu. Apa makna dia dari sudut bahasa? Makna dia ialah tahan ataupun ikat. Ikat sesuatu yang ada dalam hati kita, yang tak bersesuaian dengan agama, yang kalau kita keluarkan dia adalah keji pada syarak. Jadi ikat biar dia tak keluar. Itu yang saya sebut dalam pertemuan yang lepas, apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in dia. Al-Imam Al-Ghazali sebut sabar ni ialah tetap tenang. Tetap tenang tu yang membangkitkan akan agama. Yang membangkitkan agama itulah selepas kita tahan sesuatu yang keji pada syarak, sempatlah kita berfikir apa yang dipuji oleh agama. Bila kita berhadapan dengan sesuatu, contoh yang mencabar sabar kita. Contoh, kadang-kadang benda tak usah mana pun. Benda kecil je. Anak kita yang kecil kita bawa di kedai makan. Umur berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun. Tengah nakal dia. Bila budak ni nama dia pun Sabi. Kalimah Sabi ni ambil daripada Sabwah. Sabwah ni orang Melayu belah pantai timur guna buah. Kalau belah Kuala Lumpur jadi buah. B-U-A-H. Orang belah Kuala Lumpur buah. Buah mangga, buah apple, gitu. Belah Kuala Lumpur. Belah pantai timur kalau sebut buah ni maknanya budak tu nakal. Apa yang dia rasa dia nak buat, dia buat. Dia tak kira tempat orang ramai ke, dalam masjid ke, dalam kedai ke, dia tak kira. Tu dia panggil sabwah. Orang Arab guna sabwah, orang pantai timur ambil buah.
Cuma dia sebut buah lah, buah sungguh budak ni. Tu buah tu jangan tuan-tuan faham buah apa. Orang KL kena fahamlah pula bahasa Pantai Timur. Tu baru sama-sama kita bahasa Pantai Timur dengan Pantai Barat. Tu pun ada beza dah. Eja sama. Apatah lagi bahasa lain. Kena teliti betul-betul. Jadi nak sebutnya budak ni daripada kalimah tu ada gambaran tentang perangai dia. Jadi kita bawa lah anak kita pergi ke kedai makan umur 5-6 tahun, duk nakal lagi, duk buah lagi. Tiba-tiba dia pergi kacau meja orang kau. Ataupun dia sendiri melompat-lompat jatuh makanan yang kita order. Pada masa tu tercabar tu sabar tu. Kalau tak ikat betul-betul terlepas tu. Kalau tak ikat betul-betul. Sebab tu kata sabar tadi al-habsu war-rabtu, ikat. Ikat tu tujuan dia nak bertenang. Nak tengok apa action yang kita boleh buat pada masa tu. Dan action yang kita nak buat tu kena timbang dulu dengan agama. Boleh pahala ke, boleh dosa kalau aku buat ni. Tu Imam Ghazali kata tetap tenang. Tenang dulu. Jatuh pinggan dengan nasi sekali atas lantai. Ataupun air sirap tumpah atas lantai. Tenang. Fikir lu. Fikir tu maknanya timbang dengan syarak. Kalau angkat tangan lempang, syarak kata pahala. Wah. Tu makna dia ikat. Ikat tu nak mikir, nak letak di timbangan neraca agama lu. Agama kata mempulah telinga dia boleh pahala. Pulah sebab apa? Boleh pahala. Tapi kalau agama kata mempulah dia, jawab dia boleh dosa, buat juga dosa. Tu nak tetap tenang, mikir lu. Tu contoh. Dalam kitab ni dia tak sebutlah contoh tu. Cuma nak sebutnya definisi tadi. Ikat dulu, tenang dulu, biar boleh mikir. Macam Allah Ta'ala sebut tentang ibu Nabi Musa. Saya dah sebut dalam pertemuan yang lepas. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Bila dia tahu anak yang dia hanyut buh dalam baku tu, hanyutkan di sungai, baku yang ada anak dia Musa alaihi salam tu sampai ke pintu istana. Sampai ke pintu istana tu satu hal dah dikutip pula oleh Firaun. Maknanya Firaun ambil budak tu. Bila gitu Allah Ta'ala gambarkan situasi mak dia. Hati mak dia pada masa tu farigha, kosong. Kosong dengan makna tak mikir benda lain tu. Mikir anak dia. Hati ibu. Tak mikir benda lain. Tak mikir dah keselamatan dia ke. Bunuh ke, kena bunuh ke, dia kena tangkap ke, dia kena penjara ke, dia kena apa ke, dia tak mikir dah. Sebab apa? Dia tengah mikir satu benda je pada masa tu, iaitu anak dia Musa alaihi salam. Tu Allah Ta'ala sebut. Kata Allah Ta'ala sambung ayat tu, in kadat latubdi bihi laula arrabatna. Allah Ta'ala guna kataan ikat tu. Kalau kami tak ikat hati ibu Nabi Musa pada masa tu, in kadat latubdi bih, nescaya dia akan pergi cerita, aku lah mak budak tu, aku nak ambil balik anak aku. Sebab dia risau kan, tahun tu tahun yang Firaun buat keputusan bunuh mana-mana anak lelaki yang lahir. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu kepada ibu Nabi Musa, bila dia ikat hati ibu Nabi Musa tu, dia tak pergi cerita pada siapa-siapa. Dalam tafsir sebut dia akan pergi cerita pada orang yang ambil, pada Firaun, anak yang mau ambil ni anak aku. Itu dalam tafsir sebut. Bila Allah Ta'ala ikat, dengan makna apa ikat tu? Ikat tu dengan makna Allah Ta'ala nak beritahu kepada hati mak dia,
biqudratina wa iradatina, dengan kudrat kami, dengan iradat kami. Tetaplah hatimu beriman dengan apa yang aku sebut dah sebelum daripada ni. Apa ayat sebelum sebut? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyu dah pada ibu Nabi Musa, susuilah anakmu tu. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Kalau mu berasa risau, berasa takut tentang anakmu ni, keselamatan anakmu ni, mu letaklah dia boh dah dalam bangku, hanyutkanlah dia. Apa janji Allah? Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Janji kami pada kamu, kami akan hantar balik budak ni dan akan jadikan dia sebagai rasul. Itu janji. Allah Ta'ala ikat hati ibu Nabi Musa tu nak beritahu kepada ibu Nabi Musa, dengan kudrat kami benda tu berlaku, dengan iradat kami benda tu berlaku. Dah kalau yang menentukan anak ni lahir, dengan kehendak kami lah anak ni lahir, pada tahun ditentukan bunuh, lepas tu dihanyutkan, tu pun kudrat dan iradat kami. Sampai di pintu istana Nabi Firaun pun kerana kudrat dan iradat kami. Mu pelik apa? Aku dah janji dah, mu beriman dan percaya sudahlah padaku. Supaya kita gini, Babo Zik pernah sebut contoh gini, supaya kita ada kes, kita ada kes kesalahan. Contohnya, na'udzubillah, kita ada kesalahan, lalu kes tu perlu dibawa ke mahkamah. Bila dibawa ke mahkamah, kita pun kena adalah peguam bela. Kita cari ke peguam bela yang lekeh-lekeh, yang kita pun tak yakin dan tak pasti dia akan boleh memenangkan kes kita. Doklah, kalau orang ada duit, mesti cari lawyer yang paling mahal sekali dalam Malaysia. Lawyer yang tak pernah kalah dalam mana-mana kes. Yang itulah, kalau kita mampu bayar dia, kita akan ambil. Bila dia dah mewakili kita, maka kita berasa tenang balik duduk rumah, relax kita. Sebab apa? Dia ni pandai, bijak cakap dia spin, dia belik, dia putar, menang. Tak bersalah. Yang bersalah molek-molek jadi tak bersalah. Contoh. Yang bersalah boleh jadi tak bersalah, yang bersalah boleh jadi tak bersalah, yang tak bersalah boleh jadi bersalah. Kenapa tu? Kerana kebijaksanaan lawyer tersebut. Tuan-tuan, Allah Ta'ala jauh lebih daripada lawyer lagi. Kalau lawyer tu kita yakin dah, yakin itulah pegangan. Yakin itulah pegangan. Kita pegang, kita percaya. Aku percaya padamu boleh menang. Aku percaya membawa kes ni mesti menang. Percaya itulah yakin, yakin itulah percaya. Kalau kata percaya pada Allah Ta'ala, yakin pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan kembalikan anak ni kepadamu. Ilaiki, dia sebut lagi, kepadamu. Ni wahyu-wahyu dalam bentuk ilham lah. Tak ada wahyu kepada perempuan, wahyu ni kepada para nabi. Nabi ni hanya lelaki. Tapi Allah Ta'ala guna perkataan auhayna, wahyu dengan mana alhamna. Kami wahyu, kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa. Jadi bila Allah Ta'ala ikat hati ibu Nabi Musa, beritahu kepada dia, ilham pada dia, biqudratina wa iradatina. Tetaplah hatimu. Gitulah ibarat dia kalau berlaku kes apa-apa. Pagi-pagi kita kalau kereta-kereta lain pun kalu. Tengok traffic light warna kuning dah, pakak kejar dia, pakak kejar.
Lepas ni. Tengok kawan depan tu berik pula. Baru kuning berik dah. Nak macam mana dah makcik balik semayang subuh. Dia tak kalu. Dia bawa kereta pun relax. Kita yang kalu ni tak sempat berik langgar. Padahal salah kita dah tu. Tapi kita tengok orang. Aku boleh marah makcik ni orang tua. Keluar daripada pintu. Makcik, kalau pagi-pagi tak payah bawa kereta. Tu tak sempat ikat tu. Tak sempat ikat dah. Sebab tu dia keluar tu. Kataan yang tak cantik, tak elok, dia akan keluar. Tak sempat nak timbang di syarak. Kalau timbang di syarak, dia akan mari. Biqudratina wa iradatina. Dengan kudrat kami dan kehendak kami tu berlaku tu. Kau ada benda yang atas dunia ni berlaku tanpa iradat daripada Allah Ta'ala. Tanpa kudrat daripada Allah Ta'ala. Ada? Tak ada. Salah satu soalan ujian bertulis. Secara apa? Secara online untuk dapat tauliah Selangor. Antara soalan tu ditanya. Api yang membakar mempunyai kekuatan sendiri ke atau kekuatan yang Allah Ta'ala berikan pada dia? Itu soalan tu. Nak dapat tauliah. 80 soalan perlu dijawab dalam masa 2 jam lebih kurang gitu lah. Lulus ujian tu baru ada temu duka bersemuka pula. Pergi bersemuka pula. Kalau yang jenis B2 berkitab, bawa kitab apa benda yang nak dibaca. Nak baca kitab apa, bawa pergi ngadap. Tu kena baca pula. Kadang-kadang siap suruh buat simulasi. Ustaz tolong ngajar, saya nak dengar ustaz ngajar. Dapat yang jenis macam tu, nanya. Baik, cuma nak ceritanya ialah ada soalan ditanya. Api tu ada kudrat sendiri kau nak membakar? Tak ada. Api tak ada, kita pun tak ada. Semua benda tak ada kalau Allah Ta'ala tak beri kepada kita kudrat dan iradat. Kita nampak cakap pada zahir je kita ada iradat. Saya nak pergi situ sini lah hari satu ni. Nak tu iradat lah tu. Betul kau kita boleh pergi nanti hari Sabtu raya Cina ni. Sebab tu kita diajar insya-Allah. Suruh sebut tu. Sebab apa? Sebab tak ada dalam kudrat kita. Tak ada dalam iradat kita. Walaupun kita plan mesyuarat anak beranak ni. Kita hari Sabtu ni, kita pergi situ sini bawa anak berjalan sempena apa? Cuti raya Cina. Allah Ta'ala dah sebut insya-Allah. Sebab apa? Sebab fa'il pun bukan kita, maf'ul pun bukan kita, zaman pun tidak dalam kuasa kita, makan pun tidak kita. Perkara tu bukan kita belaka. Mungkin kena sebut insya-Allah kalau Allah Ta'ala nak. Lepas tu yang duk berlaku tu semua kehendak Allah Ta'ala dengan kudrat dia. Sempat mikir, sempat timbang dengan agama, lepas dapat pahala. Lepas tak kena mikir dengan agama dan syarak, boleh dosa sia-sia. Gitu. Ni dibagi contoh lain lah. Tu saya sebut contoh apa yang berlaku di luar sana. Ni sini dia sebut contoh sabar menanggung segala bala. Yang ini sabar untuk orang awam ni. Baik. Manakala sabar ialah tabah hati. Hati kena tabah, yakni kena sabar, kena ikat. Bukan setakat hati, anggota apa ni? Anggota tubuh badan kita. Anggota tubuh badan kita. Kalau contoh-contoh tadi, kaki nak akak, tangan nak tampar, bukan setakat tu lah. Kes-kes yang kat luar sana tu yang bunuh tu maknanya bukan setakat apa? Tangan kaki lah. Kalau apa yang siapa tahap saya sebut contoh yang gilis dengan kereta tu semua sekali tu. Tu siapa tahap tak sempat nak fikir dengan syarak tu. Tak sempat nak timbang dengan syarak tu. Marah sangat, undur kereta, gilis kawan tu belakang. Benda duk berlaku dalam masyarakat kita. Parah masyarakat kita ni. Bab sabar ni. Cuma kita tak ngaji, tak tahu. Kita ada nyakit. Nyakit apa? Nyakit tak sabar. Dipanggil. Isu kecil lah. Nganak dengan bini kita. Isu apa contoh lah? Contoh apa yang tuan-tuan Isu mudah dalam rumah tangga. Isu boleh jadi
channel TV. Ada gaduh pasal channel TV. Sekarang orang tengok TV dah. Semua nak sebutnya boleh jadi. Sebab benda simple. Awak ni balik lambat. Ada suami jenis penyakit apa tuan-tuan? Yang jenis penyakit yang jenis terlalu teliti dalam urusan. Dia kalau tengok bini dia lipat kain tak sama. Dia ada saya pernah sebut orang macam ni. Kalau dia nak lipat kain, laki ni. Dia nak lipat kain, dia kena letak atas tempat menggosok. Dipanggil apa? Iron stand apa? Tempat menggosok lah. Saiz dia mesti selebar tu. Lepas tu kalau bini kita tak lipat atas tu, lipat atas latar, atas katil, mesti tak sama dengan saya tu. Dia tak boleh tengok. Ada orang jenis penyakit tu. Dia bila tak boleh tengok, boleh jadi mari marah dia diambil, dia buka balik. Mu ni lipat macam lipat dengan kaki. Benda simple dia. Boleh pahala ke boleh dosa? Kalau kita sempat timbang, ikat dulu timbang dengan akal kita. Cakap elok-elok bini kita mari daripada keluarga yang jenis cincai-cincai boleh adik. Adik-beradik dia semua lelaki, dia seorang perempuan. Jadi daripada kecil mak dia duk ajar lipat kain, abang adik-beradik lelaki semua tak buat kerja. Maka takkanlah dia nak cermat macam kita. Adik-beradik kita semua perempuan, kita seorang lelaki. Batu kahwin tidak kita dengan dia. Kita dengan dia tu laki bini je, mak dia, ayah dia jadi mak ayah kita. Adik-beradik dia, adik-beradik ipar kita dah jadinya. Bukan kita dengan dia saja. Ni ramai lagi ni daripada keluarga dia. Nak kena tahu macam mana keluarga dia didik dia. Mak dia dulu bekerja juga, ayah dia pun bekerja juga. Basuh baju tiap-tiap hari, tapi time lipat seminggu sekali. Tengok. Bila sekali seminggu lipat, tunggulah. Takkan nak lipat letak atas stand apa, gosok tu. Tu benda kena faham, letak di akal, fikir, timbang dengan syarak. Bila sempat ikat, mikir, letak di syarak, baru kita rasional, tu kekal tenang dipanggil. Kalau tidak, stres, bunuh diri ya dia. Bercerah boleh jadi bercerah tuan-tuan. Walaupun benda kecil, benda simple. Ni saya pernah jumpa orang yang macam ni. Baik, cuma nak sebut sininya sabar tidak pada contoh tu lah. Tapi sabar ni luas lah. Sini disebut contoh, hati dan anggota tu sabar menanggung segala bala. Bala maknanya ujian daripada Allah Ta'ala. Dan kesusahan yang datang dari Allah. Bala, kesusahan. Dan menanggung kesusahan kerana mengerjakan suruhan Allah Ta'ala ni. Nak buat ta'at ni. Nak buat ta'at pada Allah Ta'ala ni. Dan nak meninggalkan segala tegahannya. Tu semua sekali tu perlu pada sabar. Tak sabar tak boleh mari masjid. Tak sabar tak boleh ngaji. Ni jap lagi ni. Nak pukul 8.40 nak isyak ni. Kalau tak sabar tak boleh tunggu. Saya pergi satu majlis babak sepanjang. Masa tu dia ngajar di area Ceras Tun Husin On. Baba mari sebulan sekali ya dulu. Jadi bila dia mengajar, tak ada lah mengajar macam kita antara maghrib isyak 30 minit, 40 minit. Tak lah, dia lajar berjam, sejam mengajar saja. Lepas tu tanya jawab, jawab soalan pula. Dia jawab pun tidak jawab supaya kita. Apa hukum Ustaz? Haram. Tak, dia jenis perinci. Satu-satu dia punya apa? Huraian-huraian dia. Ada orang yang singgah nak semayang, tu tak boleh lari dah mana-mana masjid. Duduk tepi jalan gitu, ada orang singgah nak semayang. Ada jemaah-jemaah kita ni yang berhenti nak semayang je, ada yang berhenti memang nak mengaji. Macam-macam orang. Jadi ada orang yang bukan berhenti nak semayang, dia mari semayang, nak semayang isyak. Kebetulan masa tu saya duduk bahagian luar ya, duduk bahagian luar. Saya tanya siapa mengajar, dia kata tak pandai nak berhenti lagi dia tu ni. Tak tahu kau orang nak kerja esok. Dia tak boleh sabar. Padahal kalau nak semayang boleh je semayang seorang diri. Ataupun semayang berjemaah sama-sama yang nak cepat. Boleh aja.
Tapi dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia nak lepas juga apa yang bermain dalam hati dia. Bila lepas tu dia berasa puas hati. Puas hati tu, bahasa tu. Lega lepas tu, bodoh pula aku. Dia main gitu. Tu benda dia berlaku dalam hidup kita. Masa tu berasa puas hati sungguh lepas tu. Nampak gedebel. Gedebel faham? Nampak samsing lah kita. Boleh lepas orang pakak senyap, berlaku pakak takut, berlaku tunduk, dengar, berlaku tak ada seorang jawab. Tapi bila lepas reda, mikir balik, bodoh aku. Tak segedik tu sebab apa? Tak ikat, lepas tu tak timbang. Dengan nilaian syarak. Kalau syarak kata, kena marah ni, marah boleh pahala. Tu nak beritahu, nak buat taat kena sabar, nak tinggal maksiat pun kena sabar. Benda payah belaka. Maksiat benda yang nafsu suka. Taat benda yang nafsu tak suka. Bercanggah belaka. Bercanggah dengan nafsu. Susahlah bila bercanggah dengan nafsu. Nafsu nak balik cepat. Tapi dari segi ilmu kata mu duduk di masjid lagi lama, lagi bagus. Lagi banyak pahala. Tu saya sebut dah kan contoh apa itu saya sebut? Ada seorang dulunya dia artis dandut. Kemudian dia berjinak-jinak dengan tabligh. Dia orang tabligh cerita kat saya. Saya dengar sendiri daripada mulut orang tabligh tu. Dia kata bila dia dah berjinak-jinak dengan tabligh ni, dia kata kalau dia musafir ustaz, daripada Kuala Lumpur nak ke Penang, dia tak berhenti di RNR macam kita untuk semayang. Sebab bagi dia berhenti di RNR bolehlah semayang, tapi dia akan exit, masuk dalam, cari masjid. Dia dapat apa? Bukan setakat semayang, dia boleh iktikaf. Bijak dia orang kita. Kita kira nak cepat berhenti di RNR. Jemaah tak kira dah kita. Orang ada duk buat jemaah, kita semayang seorang diri. Padahal hukum duk ada. Orang ni musafir ke tak musafir, kita boleh masuk walaupun dia musafir ataupun dia tak musafir, kita boleh masuk juga. Tapi tak nak pakai dah ilmu, nak kira nak cepat kita. Ni mesti kalau semayang jemaah lambat aku nak cepat. Orang mikir pahala. Dia mikir pahala bukan setakat nak kira semayang jemaah. Semayang jemaah tu pahala dah. Duduk saf pertama pahala. Jalan pergi masjid pahala. Apa lagi? Duduk berhimpun bersama orang-orang soleh pahala. Iktikaf pahala. Boleh menunggu pula, nak tunggu pula masuk waktu pahala. Baca Quran pula pahala. Zikir pula pahala. Tu yang saya sebut je 8 dah. Orang bijak lagi banyak pahala dia dapat. Walaupun nampak serupa dia dalam masjid. Lagi bijak, lagi banyak pahala dapat. Ni kita ni duduk buat apa ni? Sebahagian daripada kita mari masjid nak berjemaah. Yang lain mari nak berjemaah, nak dengar orang ngajar, nak duduk dengan orang-orang soleh, nak iktikaf. Boleh pak dah dia. Kawan ni boleh satu, kawan ni boleh pak niat. Niat lain-lain, pahala lain-lain. Allah Ta'ala pemurah. Bijak, pandai. Saya nak sebutnya ialah orang yang bijak, dia akan timbang dulu dengan agama. Sabar, mikir dulu. Ni suruhan Allah Ta'ala ni. Walaupun kita ni sempit masa, tapi kita buatlah di awal waktu. Dia mari mikir gitu. Penat ni, kita baru sampai je di rumah ni, baru je naik tangga orang azan maghrib dah. Tapi letak di neraca boleh pahala. Penat-penat pun kalau pergi jemaah, nak berpenat di mana lagi? Nanti rehatlah dalam kubur. Dia mari gitu. Ilmu mari, malaikat sokong. Tu dia panggil ilmu disokong pula oleh para malaikat. Adapun hawa nafsu disokong pula oleh iblis pada masa tu. Tu dalam diri kita ada dua lawan dua tu. Ilmu yang ada di kita, kalau nipis ilmu kita, tak dapat kekuatan dari sudut ilmu. Maknanya ilmu tak boleh bagi apa? Tak boleh bagi fakta pada kita. Mungkin lagi jemaah boleh pahala sekian-sekian, boleh tu ni dan sebagainya. Kalau ilmu kita nipis, dia tak boleh bagi fakta pada kita. Malaikat duduk suruh,
ilham daripada malaikat ataupun lammatul malak dipanggil dalam istilah tasawuf, dok suruh kita gila sembahyang Jumaat. Penat bukan lama pun sembahyang maghrib 5 minit, lepas tu nak balik rehat, baliklah rehat. Lepas tu mari pula sembahyang isyak. Tu mari ikut malaikat disokong oleh ilmu. Tapi mari ikut nafsu, nafsu kata mu rehat dulu, mu pergi sembahyang isyak. Iblis kata, "Ya, aku sokong." Lepas tu sahibul qarar dia yang buat keputusan ialah qalbun. Hati kata rehat dulu. Nanti isyak kita pergi. Isyak dia mari pula. Bunyi orang azan. Buat-buat tak dengar, kuat sikit silent TikTok. Tengok-tengok, azan dah. Padahal dengar sangat. Sebab apa tu? Sebab nak suruh kita lekor. Tu nak buat taat, nak tinggal maksiat, tu bukan contoh maksiat tu. Contoh kurang sedikit pahala banding dengan lebih pahala je. Apatah lagi kalau maksiat. Apatah lagi kalau dosa, kena timbang betul-betul lah. Mata nak tengok perempuan yang tak tutup aurat. Sekat dulu di hati. Timbang. Boleh pahala, boleh dosa. Akal kata, ilmu kata, malaikat pun bagi tahu ini dosa. Nafsu kata, mu nak tengok mana lagi, dia lalu sekali depan mata. Lepas ni dia tak lalu dah. Syaitan kata, ya. Lepas ni dia tak lalu dah, mu rugi. Kalau dia lah apa, kalau dia tak apa, mu tak tengok kali ni jawab dia tak boleh tengok dah. Kita pun ikut mana satu di antara dua, tengok. Boleh dah sah. Tapi kalau sabar ikat, tengok di timbangan syarak. Syarak kata, tahan dirimu. Nanti aku akan beri nikmat yang besar kau akan dapat lihat. Semua cantik. Tak ada yang tak cantik. Di mana? Di syurga nanti. Sebagaimana yang tuan-tuan pernah dengar kisah lah. Kisah apa? Seorang murid datang bertemu dengan gurunya. Kata murid tu, ya Syekh, dia kata, aku tengok bini aku sekarang ni tak lawa lah Syekh. Bandingkan awal-awal aku kahwin dulu. Apa jawab Syekh? Syekh kata, mu balik tundukkan pandangan matamu. Syekh sebut. Sebab apa? Sebab bila mu tak jaga pandangan matamu, tak ada lah kecantikan binimu. Apatah lagi, bini dah lalu proses dah daripada dia dara kepada keadaan sekarang ni. Kalau nak kira, kita dengan dia sama lalu proses tu. Proses penuaan, dia lalu proses tua, kita pun lalu proses tua. Tapi jenis tak perasan diri sendiri. Nampak orang lain dah tua, padahal dia pun tua juga. Dia berasa muda. Apatah lagi lah mata kita ni itlaqun nazar. Duk lepas tengok yang ni lawa, yang ni lawa, yang ni lawa belakang orang lain. Nafsu dia bagi tahu, lawa tu yang tu kalau mu tak tengok. Lawa ni yang ni kalau mu tak tengok. Lawa ni yang ni mu tengok daripada negara-negara lain. Lawa belakang. Tak ada lah. Yang halal pasti tak jadi lawa. Yang haram pasti jadi lawa. Sebab apa? Hiasan di nafsu dan syaitan. Batu Quran kata, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi. Tu Quran cerita lama dah. Nampak cantik. Padahal kalau kita jaga pandangan, bini kita berhias cantik juga. Kan dulu kita kata dia kan paling cantik sekali, sebab tu kita tak kahwin dengan lain. Mak kita kata carilah orang lain. Kita kata tak ada dah mak, orang yang paling cantik dalam dunia ni dia dah. Ya, sebab buta satu. Tak ada dah tengok dia, tak ada tak tengok orang lain. Cuba kalau masa tu tengok betul-betul tilik, betul-betul. Ramah rupanya lawa ni. Tu contoh tuan-tuan contoh. Jadi tuan-tuan kiaslah dengan contoh-contoh yang lain. Cuma nak sebutnya ialah sabar ni ialah tahan hati kita, kekal tenang, letak di timbangan syariat, boleh pahala, tak boleh pahala. Kita lepas dengan anggota semua sekali tu untuk buat taat ke, untuk mengerjakan maksiat, tahan diri daripada maksiat ke, ataupun nak buat apa sekalipun, tak di syariat dulu. Syariat kata on. Syariat kata berhenti. Tu sabar. Besar fungsi sabar ni. Sebab tu banyak ayat sabar depan nanti disebut. Akan datang insya-Allah firman Allah Taala, wasbir ala ma asabak wallahu a'lam wa ilmuhu atam.